Wah, terus jadi model lah pagi ni. I dapat aura daripada orang sebelah kita ni. Okey, kita nak persilakan pada tetamu kita untuk duduk bersama kita pada waktu ini. Selamat datang ke set Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Ya, duduk dulu. Kita nak berbual panjang ni dengan model kita pada hari ini, keluarga seni Malaysia ke mata dunia bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa. Jom kita kenalkan. Nama. Okey, di hujung sana Anwar Faizal, Perekat Fashion, merangkap pengarah kebangsaan organisasi Miss Charm Malaysia, dan juga yang cantik manis di sini memakai crown, Shannon Totten, Miss Charm Malaysia 2021. Ya, apa khabar? Selamat pagi. Pagi. Pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Ya, dan bagi kita yang pakar dalam sesuatu bidang tu, memang kita tak boleh lawan lah. Tadi kita saya action je tu, suka je tadi tu. Okey, tapi perjuangan yang akan dibawa oleh Shannon sendiri dalam pertandingan Ratu Cantik Antarabangsa Miss Charm di Vietnam. Ya. Bila sebenarnya yang akan berlangsung sebenarnya? Tarikh untuk pertandingan akan diumumkan almost soon, very soon. Dalam masa yang terdekat nantilah. Ini sesuai lah dengan topik kita pada hari ini sebenarnya penonton, iaitu bagi slot Cinta Negara. Bagaimana kedua-dua tetamu kita pada hari ini akan membawa nama Malaysia. InsyaAllah kita doakan semoga membawa kejayaan di pentas antarabangsa. Itu yang kita namakan membawa keunikan, keistimewaan, kepelbagaian Malaysia ke pentas antarabangsa. Ya, betul. Dan juga Anwar Faizal selaku Perekat Fashion dan juga pengarah kebangsaan organisasi Miss Charm Malaysia. Jadi kalau kita boleh kongsi sedikit tentang apa yang akan berlaku di Vietnam nanti dan apa sebenarnya pertandingan ini kita kategorikan, pertandingan ini memberi makna kepada Malaysia untuk dibawa ke peringkat sana. Okey, pertamanya Miss Charm ni adalah satu pertandingan yang di mana Malaysia sering menghantar wakil ke pertandingan antarabangsa dan tak pernah menang. Malangnya kita tak pernah menang, tak pernah mendapat mahkota kejuaraan kecuali Miss Charm pada tahun 1990 iaitu dimenangi oleh pelakon tersohor Kavita Sidhu. Jadi setelah 30 tahun pertandingan ini diadakan semula dan diambil alih oleh Elite Model di Vietnam. Jadi bila Elite Model ambil alih, mereka ingin memperjuangkan advokasi tentang warisan seni dan budaya. Jadi maka dengan itulah kami menamakan diri kami Keluarga Seni Malaysia. So kita nak merakui semua aspek seni lah, seni visual, seni persembahan, seni lukis dan berbagai craft dan bermacam lagi. Bagi Shannon sendirilah, bagi Shannon, bagi individu yang mewakili, membawa nama negara ke pentas antarabangsa ini, apa yang ingin Shannon tonjolkan ke pentas dunia berkenaan Malaysia ini? Saya memang nak membawakan nama Malaysia sampai kita boleh membawakan mahkota balik ke negara kita. Sebagai Anwar bercakap, dah 30 tahun kita tunggu untuk Miss Charm mengembalikan. So untuk Shannon, saya memang mau membawakan nama Malaysia, mengharumkan dengan celebrate kita punya budaya dengan seni-seni, especially kita punya fashion with Anwar Faizal. Okey, jadi fashion yang akan diangkat nanti, difahamkan ada pelbagai unsur juga yang akan ditekankan. Boleh kita kongsi juga? Okey, sebenarnya ini satu perkara yang eksklusif yang kami kongsikan dengan Selamat Pagi Malaysia. Kami akan melangsungkan mencipta satu adi busana yang berasaskan seni budaya kita. Bila Malaysia kan kita mewah dengan pelbagai budaya. Betul. Jadi untuk kali ini kami berkolaborasi dengan 3 badan korporat yang besar, iaitu CIMB Oktober, Cendana dan juga Yayasan Hasanah. Kami ingin menaikkan, memartabatkan seni kraft daripada kaum Mahmeri. Kaum Mahmeri ni, info yang menarik saya rasa, mereka adalah kaum pertama di rantau Kepulauan Melayu ni yang mencipta fabrik. Itu satu sejarah yang kita tak boleh ubah dan kita mesti akui, kita mesti kita bagi recognition lah. Dan mereka juga kaum pertama yang
boleh meneroka lautan tanpa kompas. Oh, okey. Jadi kita macam tak percaya kita ada benda tu sendiri dekat tanah air kita kan. Jadi kita nak betul-betul appreciate mereka dan saya mencipta satu adibusana menggunakan anyaman mengkuang. Menarik. Ini pertama kali dilakukan di dunia, saya tak pasti, tapi di Malaysia memang kamilah yang pertama akan membuat adibusana ini. Jadi itu antara tarikan utamanya lah dalam kita menonjolkan seni budaya khususnya bagi suku kaum Mahmeri. Ya. Jadi Shannon sendiri bagi dari setakat ini bagaimana persiapan Shannon sendiri, sebab Shannon menggalas satu tanggungjawab ataupun harapan yang besar daripada seluruh masyarakat Malaysia. Jadi persiapan sekarang ini bagaimana? Memang tanggungjawab besar sangat untuk membawa nama Malaysia. Tetapi Shannon rasa dah memang ready because setahun 11 before this Shannon ada pergi untuk training untuk Ratu Cantik punya pertandingan di Jakarta dengan Manohara, which is a macam training untuk Ratu-Ratu Cantik. Dengan Anwar Faizal pun kita memang get ready for many event. Persediaan tu banyaklah. Macam saya lebih pentingkan persediaan yang orang kata on the field punya training. Sebab kalau kita sekadar berlatih berdua dengan trainer, saya rasa benda tu tak begitu mencapai kita punya kehendak. So better saya hantarkan saja kat situ. Orang kata hantar ke medan perang dan terus berperang. Jadi dia terus bersedialah untuk Vietnam nanti. Okey, sebab orang kata tu dari segi praktikal tu lebih senang untuk kita tangkap. Betul. Dan kita ada pengalaman tu. Teori different from practice, orang cakap. Betul. Jadi ada juga sesi bersama dengan Kavita. Belum lagi, tetapi kita memang sedang mengusahakannya lah. Sekurang-kurangnya adalah tip mungkin Betul lah. Mengambil aura pemenang kan orang kata. 30 tahun Ya, dia adalah kata the world's longest reigning queen. Wow. Memang tapi belum dimaktubkan dalam Guinness World Book of Record lah. Tapi boleh diusulkan. Boleh diusulkan Tapi termasuk dalam Malaysia Book of Record kan? Yes, dia adalah pemenang pertama dari Malaysia. Okey. Tadi Anwar ada menyatakan untuk penampilan kali ini menyelahkan daripada suku kaum Mahmeri. Jadi bagi pandangan Anwar sendirilah bagaimana melalui penonjolan daripada kepelbagaian suku kaum di Malaysia ini mampu meningkatkan lagi dari segi sosioekonomi, seni budaya, khususnya ekonomi kreatif di negara kita. Okey, sebenarnya sektor seni budaya ini adalah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara. Sebab dengan seni budaya ini kita merangkumi pelbagai benda. Maknanya kita ada, seperti saya sebutkan awal tadi, ada seni visual, seni kreatif, seni lukis, dan daripada situ pula satu ekosistem yang sangat besar. Macam sebagai contoh dalam pageant, pertandingan kecantikan, kita ada Ratu Cantik, kita ada makeup artist, kita ada hairstylist, kita ada fashion designer. Jadi benda tu semuanya adalah komponen-komponen ekonomi. Jadi benda tu adalah penting untuk menjana dan memulihkan keadaan ekonomi sektor kreatif. Okey, sebab kalau kita tengok pengalaman Nurfaizal sendiri banyak sebenarnya di peringkat antarabangsa dan bagaimana elemen-elemen itu juga akan diangkat untuk memastikan mendapat perhatian. Sebab kadang-kadang bila kita tengok bila kita ke peringkat antarabangsa, kalau tidak ada satu tarikan bagi mata mereka, ia bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Jadi apa antara elemen-elemen sentuhan yang pastinya menjadi satu plus point yang difikirkan akan pertama kali menangkap juri? Yang penting itulah wow factor. Wow factor itu penting bila juri pertama kali nampak, okey, inilah Malaysia. Itu saya punya nombor satu. Kata nak Y2, orang luar nampak ini Malaysia. Jadi kami telah melakukan pelbagai lawatan ke galeri-galeri dengan elemen-elemen fashion. Kita buat kejutan. Macam kemarin kami buat lawatan di Segaris Art Center. Shannon memakai topi turung saji daripada kaum Mahmeri. Jadi semua orang macam wow, tak sangka apa yang kita tutup kuih, tutup nasi tu jadi topi, jadi hiasan. Jadi benda tu pun ramai yang menjemput-jemput dan menjadi Soho. Jadi kita tengok kat designer di luar, di barat, dah buat benda tu. Cuma kita je rasa macam, alamak, barang craft kita sesuai ke macam so rasa pelik rasa pelik. So saya nak ubah mindset tu. Sebenarnya kita punya craft ni sangat berkualiti dan contemporary. Kita nak ubah mentaliti supaya kita bangga kepada hasil seni dan budaya kita. Dan itu peranan juga yang dibawa oleh Shannon sendiri. Tanggungjawab besar ni Shannon. Jadi Shannon sendiri, peranan Shannon untuk kita sebagai rakyat Malaysia bangga kepada seni budaya kita, sebagai kita hidup dalam keluarga Malaysia ini, untuk kita sehari
saling menyokong dan juga mempromosikan segala hasil seni budaya kita supaya orang luar kenal dan juga jatuh cinta kepada hasil pemakaian kita. Memang betul. Untuk Shannon, sebagai anting-anting Shannon, satu contoh untuk Ya, ini daripada Mahmeri sendiri, anyaman Mahmeri. Dilakukan oleh para wanita kaum Mahmeri. Mereka membuat anyaman daripada daun nipah dan daun mengkuang. Jadi sebenarnya apa yang kami nak sampaikan, bila kita sebut kraft tempatan, orang selalu rasa benda itu murah. Murah dan kurang kualiti. So bagi saya, benda tu kita kena ubah. Jangan lagi anggap benda tu sebagai murah. Benda ini punya nilai yang tinggi, nilai artistik yang besar dan mampu meneroka pasaran global. Kita kena ubah pemikiran mindset tu. Jadi inilah antara langkah-langkah awal yang kami mulakan untuk memartabatkan lagi lah. Okey. Dan Shannon sendiri memiliki latar belakang kesenian, seni halus, belajar dan mengajar juga sebelum ini. Dan ini merupakan satu benda yang boleh katakan sebagai dengan izin passion Shannon sendiri. Dan Shannon sendiri berjuang untuk memastikan generasi muda bukan hanya tahu dengan fashion yang terkini, tetapi perlu tahu juga legasi yang ditinggalkan oleh orang yang terdahulu. Itu sebenarnya yang dimahukan oleh Shannon sebenarnya. Dan ini peranan yang cukup besar lah yang perlu digalas oleh Shannon sendiri. Okey, Shannon, sementara kita menanti tarikh yang akan diumumkan nanti untuk ke Vietnam, apa persediaan lain lagi yang Shannon sedang buat sekarang ni dari segi mungkin dari segi fizikal, dari segi latihan yang dibuat, dan apa lagi yang Shannon ingin lakukan sekarang ni? Sepanjang pandemik, Shannon memang mengambilkan masa untuk persiap semua langkah-langkah untuk pergi ke Miss Charm International. Kita memang it's a blessing in disguise. Kita dapat masa ini untuk bersiapkan semua aspek-aspek untuk kita punya strategi. Satu strategi memang kita akan mempromosikan budaya Malaysia sebagai anting-anting ataupun yang topi, tudung saji, aksesori. Saya perasanlah anting-anting tu. Anting-anting ni. Anyaman. Okey, kalau anda boleh fokus seketika ke Subang Shannon untuk anting-anting Shannon. Sebenarnya ialah anyaman daripada daun nipah dan saya padankan dengan batu Swarovski. Saya memang daripada tadi biasalah wanita kan dia mesti dulu tengok yang tu. Baru setelah kita berbuat separuh jalan saya baru perasan ialah anyaman sebenarnya. Jadi kita ada sebenarnya hasil yang kontemporari yang boleh pergi jauh. Cuma dia memerlukan elemen yang orang kata penyuntik semangat. Penyuntik semangat. Memang cantik sekali. Betul. Ada dijual dia. Ada dijual, tapi kalau nak tambah ni kena order dengan saya kot. Terus ke direct kepada Anwar Faizal Official. Ini meningkatkan lagi nilai komersial. Betul. Dan kita lihat juga dalam penganjuran program-program yang berprestij di peringkat antarabangsa ini. Jadi Anwar sendiri ada tak bekerjasama dengan organisasi-organisasi besar tempatan untuk menjayakan program ini? Okey, alhamdulillah memang saya sangat berbesar hati dan bersyukur kerana kita mendapat partner seperti CIMB Oktober, Yayasan Hasanah dan juga Cendana yang mereka memang sangat menghargai seniman-seniman tempatan. Dan saya rasa inilah julung kalinya mereka bekerjasama dengan sebuah organisasi Pertandingan Ratu Cantik. Sebab kami percaya Pertandingan Ratu Cantik mempunyai suara dan platform yang besar untuk menyampaikan mesej yang penting kepada orang-orang muda kat luar sana. Dia memerlukan something macam kita tengok Ratu Cantik yang petah bercakap bahasa Melayu, yang mempunyai pengetahuan tentang bidang seni untuk mempromosikan kami punya mesej. Itu yang penting. Okey, jadikan itulah keluarga seni Malaysia ke mata dunia. Satu usaha kolaborasi yang cukup baik sebenarnya untuk mengangkat secara tak langsung sebenarnya nama Malaysia ke peta dunia. Sebab nanti mereka mungkin nak datang nak cari sendiri. Mahmeri datang kat sini tengok sendiri yang aslinya tu macam mana dihasilkan kaum yang ada dekat situ. Itulah maklumat dia sebab orang tengok anyaman ni orang selalu kaitkan dengan tudung saji, dengan tikar. So kita nak ubah benda tu, rupanya boleh jadi baju, boleh dipakai seharian, boleh jadi anting-anting, boleh jadi anting-anting, boleh jadi topi. So berbagai kita boleh manipulat benda tu untuk berbagai macam benda. Saya tertarik bila Anwar Faizal menyatakan tadi menyiapkan adi busana bersandarkan daripada kaum Mahmeri. Jadi saya cuba mendapatkan gambaran tersebut. Jadi mungkin Anwar sendiri boleh kongsi dengan penonton bagaimana gambaran ataupun ada elemen surprise dekat situ. Elemen surprise dah tentu ada. Kalau tak nanti orang tak tertunggu-tunggu kan. Cuma yang penting 3 hari bulan kami akan lancarkan. Ada kehadiran menteri. So saya rasa ini satu yang sangat besar lah. Ada menteri yang sanggup
untuk turun padang, nak melihat apakah itu orang kata baju mengkuang tu macam mana. 3 hari bulan ni boleh ditonton di mana tu Okey, 3 hari bulan ni mungkin akan ada di live di CIMB, saya tak pasti. Tapi of course di media elektronik akan ada lah. Cuma yang ingin saya sampaikan, baju mengkuang ni sebenarnya sangat sukar untuk dibuat. Okey. Wow. Sebab ini pengalaman pertama saya yang menggunakan daun mengkuang untuk menjadikan baju. Nak bentukkan dia, nak potong tu mengambil masa yang sangat lama. Mengambil masa hampir 3 bulan. Okey. Kalau buat anting-anting ni saja berapa lama? Anting-anting ni saya rasa sekejap je. Mahmari punya wanita tu dalam pro dah buat benda ni. Oh, memang mereka yang Mereka sendiri yang buat. Maknanya apa yang akan diperagakan nanti juga hasil anyaman mereka. Yes, anyaman asli mereka dan saya olah semula. Okey. Jadi untuk terakhirnya mungkin Chanin boleh nyatakan kepada penonton di semua supaya kita sebagai keluarga Malaysia ini kita perlu bangga dengan seni budaya yang ada di Malaysia. Saya mahu bercakap terima kasih untuk menjemput Shannon di Selamat Pagi Malaysia sebagai tetamu dan teruskan menyokong Shannon punya journey kepada Miss Charm International pada masa yang akan datang. Kita akan mengumumkan tarikh pertandingan, tetapi continue to sokong kita punya organisation dengan tim kita. Memang Miss Charm Malaysia kita sebagai satu tim, kita mahu membawakan nama Malaysia dan mengharumkan nama Malaysia di pentas internasional. So kita memang teruskan menyokong Miss Charm Malaysia. Okey. Dan Anastasi, macam mana? Bagi saya pula, seperti yang Shannon cakapkan, teruskan menyokong kami. Walaupun kami kata insan yang kerdil yang baru nak berjuang untuk memertabatkan Malaysia, tapi kami bersyukurlah semua yang menyokong tu memberikan reaksi yang sangat positif. Teruskan. Sokongan yang tidak berbahagi kepada mereka atas usaha yang akan dilakukan untuk keperingkat antarabangsa nanti, kan sejak langsung nanti akan menjadikan negara kita Malaysia melekat di mata dunia. Itu yang paling utama sekali, dan dengan elemen yang dibawakan dari negara kita Malaysia. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita. Kita sekarang ni pun sudah sampai ke penghujung rancangan. Jadi terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama kami sehingga penghujung rancangan ini, dan semoga apa yang kami kongsikan memberi inspirasi kepada anda seluruh keluarga Malaysia. Ya, dan kita berjumpa lagi insya-Allah pada masa yang akan datang dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Saya Hani Hamid dan saya Munawar Azmi. Kami undur diri. Assalamualaikum. Bye.